Tuan boleh huraikan sedikit program-program yang ada, program pemulihan yang ada di sini untuk Ya. Yang pertama sekali pada awal program tersebut, kita bawa beberapa penceramah daripada Kementerian Dalam Negeri, daripada PDRM dan sebagainya. Mereka datang bagi penerangan, banyak berlaku macam argument dan sebagainya kan. Mereka suka nak terima kan, berlaku peribahasa dan sebagainya. Saya duk fikirkan mengapakah satu kaedah yang sesuai untuk melembutkan mereka ini kan. Sebab saya tengok karakter mereka ni, ada dua karakter. Yang pertama, dia ni agak jumuk dengan pemikiran dia, sedikit mudah cepat marah. Lepas tu nak kata dia ego ataupun nak kata sombong ke dengan diri dia sendiri yang ada ni. Jadi saya kesempatan saya berbincang dengan Tan Sri Harun Sani dan juga pegawai daripada Jabatan Mufti Negeri Perak, bagaimana untuk melembutkan hati, membuka minda dia dulu supaya dia dapat mendengar dulu apa yang kita cakapkan ni. Jadi kami berbincang bersama pegawai saya. Pada peringkat awal tu kita ada perbezaan di antara kita dengan dia. Kita cuba cari titik persamaan yang dia boleh terima, yang kita pun boleh laksanakan. Jadi saya peringkat awal saya menggunakan kaedah terapi Al-Quran. Masa tu kami semua tak ada program ceramah lagi tu. Kami semua mengarahkan, sebab mereka ni pun tahap pembacaan Quran pada mereka ni bukan semuanya yang bagus-bagus. Ada yang paksa peringkat awal yang belajar mukadam dulu, ada yang peringkat baik sederhana, dan ada peringkat baik yang pada peringkat hafazan pun ada. Jadi harapan saya dengan terapi Quran, dengan mukjizat Quran itu sendiri boleh melembutkan hati, membuka hati dia. Dan jadi kami running, yang mana duduk secara buat usrah kami ya. Tapi alhamdulillah selepas 5 bulan 6 bulan kami laksanakan benda tu, nampaklah ada perubahan sikit dah. Ada perubahan. Kalau dulu kan saya tak bagi salam, sekarang alhamdulillah dah bagi salam dah. Dulu kalau kita baca doa, dia tak akad pada tak amin doa kita. Tapi sekarang alhamdulillah dah anak macamnya ada. Dan saya pun, anggota-anggota saya pun, saya berpesan kita tak boleh melayani banduan lain sama, sebab kita kena perlu tunjuk contoh yang baik dan sebagainya, mewujudkan hubungan yang baik dan sebagainya. Itu yang pihak saya tekankanlah di sini. Jadi alhamdulillah lah, sampai sekarang dengan kaedah terapi Quran sudah lembut. Jadi guru-guru pun dah boleh masuk dan mengajar, dan kita pun mulalah dan kita mengikut fasa-fasa pemulihan. Jadi program pemulihan ni kita mulakan dengan fasa 1, orientasi dulu. Itu banyak kepada pemulihan fizikal lah. Pemulihan fizikal, kawat dari segi peraturan undang-undang. Lepas tu kita pergi kepada fasa 2, fasa berkaitan dengan sasiah, pengukuhan sasiah dan sebagainya. Dan modul tu kami ubah suai sikit sesuai dengan dapat input daripada pejabat mufti dan seterusnya. Baru ni kita telah buka bengkel tekak dah, untuk bila dah selesai fasa 2 kami pergi ke fasa 3, iaitu bengkel tekak. Jadi pemilihan bengkel tekak ni sebenarnya bukan sahaja saya pilih begitu, sebab saya melihat bengkel tekak ni kot sebagai satu terapi dia buat ini macam jahit dan sebagainya. Dia jadi macam dapat melembutkan jiwa, ada unsur seni dan sebagainya. Sebenarnya apa background diorang kebanyakan yang banduan-banduan yang macam ni lah? Okey, kalau bagi kategori banduan setakat data yang kami ada, background dia orang ni kebanyakannya tidak mahir dalam ilmu agama. Dia lebih kepada sifat
perjuangan semata-mata. Dari segi pengetahuan agama tentang kaedah bagaimana hukum itu terlaksana, bagaimana pandangan itu dipilih, dia orang tak ada kemahiran yang tu. Jadi bila di dalam penjara, kita antara program yang saya katakan tadi adalah kita buat program bacaan kitab ataupun pengajian secara talaki berkitab. Dari situ dia orang akan nilai satu persatu apa yang dinyatakan oleh ulama-ulama melalui kitab-kitab yang dikarang. Dan tenaga pengajar yang akan bawa ni adalah tenaga pengajar yang terpilih. Kita bukan panggil mana yang boleh je. Jadi memang kita melalui kerjasama Jabatan Mufti. Sekarang ni kita buat dengan Jabatan Mufti Negeri Perak, ahli majlis fatwa sendiri yang terlibat, yang akan mengajarkan kitab-kitab yang kita fokuskan ni. Jadi daripada dalam kitab ni memang ada lah tentang semua benda-benda bermasalah yang dia orang fikirkan. Maknanya dari segi ideologi perjuangan apa semua tu memang dalam kitab tu ada. Tapi kita tidaklah straight to the point terus ke bab itu. Kita akan bermula daripada awal sampai akhir. Jadi maknanya untuk dari segi ni memang kita lebihkan tentang situ. Kita tidaklah lebihkan dari segi semata-mata asas fardu ain. Jadi kita memang ambil satu persatu. Berbeza dengan panduan lain ni, kita akan terus fokus kepada yang mana dia lemah. Tapi dari segi kategori panduan ni, A to Z kita akan cuba bawa. Cuma dari segi apa yang dia pilih, itu kita inilah berkecuali lah. Cuma kita dah terangkan, dan setakat ini juga respon di kalangan peserta ataupun ni baik. Dia orang berminat dengan pengajian berkitab ni, dan dia orang juga kalau boleh mohon supaya pengajian tu diadakan lebih kerap. Sebab program ini kita adakan sebulan 2 kali. Jadi kitab itu pun agak banyak layan. So dia orang kata dia orang berminat nak tahu lebih banyak. So mungkin boleh diadakan kelas tu dengan lebih kerap lah. Cuma buat masa ni memang kita cuma boleh buat 2 kali sebulan. Okey, Tuan, boleh tak cerita sedikit tentang in general macam mana untuk banduan apa proses kaunseling dia di penjara Tapah? Oh, kalau proses dia sebenarnya bila orang dah masuk dalam blok, saya setiap minggu saya ada kelas saya. Kelas saya hari Khamis pagi lah. Antara pukul 10 hingga pukul 12 tu lah. Dan saya akan cover kelas sama ada wing A ataupun wing C lah, satu masa lah. Dan biasanya kelas ni lebih berkisar kepada kelas-kelas dalam pembangunan kendiri, pembangunan kendiri yang lebih kepada ke arah kaunseling. Macam mana dia berlaku kaunseling dalam kumpulan yang besar, ramai, berapa ramai selalunya? Dia tengok wing. Kalau wing A, dia memang ramai sangat. Maksud saya sekarang mungkin 60 orang. Jadi memang buat kelas secara umumnya lah. Tapi kalau wing C yang maksimum, dia sikit, dia tak ramai. Dia dalam 8 orang, 12 orang. Jadi kalau tu saya boleh buat sesi kaunseling kelompok lah. So apa yang berlaku dalam sesi kaunseling ni? Okey, saya banyak menggunakan pendekatan art terapi sewaktu saya mengendalikan sesi kaunseling kelompok tu lah. Yang mana dalam art terapi ni kat sini saya lebih bertujuan untuk mensejahterakan emosi banduan-banduan ni lah. Seperti mana dia mengalami kurungan, stres dan sebagainya, kita ekspreskan melalui aktiviti melukis. Itu salah satu medium lah. Banyak lagi aktiviti lain lah. Contoh? Mungkin 2-3 lagi contoh. Macam selain daripada melukis, art terapi kita boleh gunakan toys, permainan. Mungkin kita boleh gunakan tanah liat dan sebagainya lah. Cuma di penjara ni banyak benda yang bila nak bawa kena fikir dulu. Ini lepas ke tak lepas? Ini bahaya ke tak bahaya? Maksudnya risiko mungkin banduan tu akan jadikan senjata dan sebagainya lah. Banyak aspek kekangan lah kat sini. So benda-benda macam tu kena clear dengan clear. Jadi lepas tak lepas baru boleh buat lah. So banyak sebenarnya sesi kaunseling ni untuk membantu banduan ni untuk menerima keadaan kehidupan dalam penjara. Ya betul. Supaya dia tidak terlalu memikirkan yang dia lama kat sini, ataupun dia tidak terlalu memikirkan hal keluarga, hal anak, hal bini apa semua. Senang cerita supaya emosi dia sejahtera di sini. Sebab dia orang kan ada ideologi ekstrim ni. Dia orang tak datang betul, dia tak mencabar ke tafsiran yang ustaz bawa ke dan sebagainya dalam program tu. Setakat ini dari segi mencabar tu tidaklah, tetapi memang dia orang akan bertanya sebab kefahaman dia orang begini.
Jadi apa yang kita nyatakan begini. Jadi memang dia akan bertanya lah, bagaimana pemahaman dia orang ni, bagaimana statusnya. Sedangkan apa yang kita nyatakan sebaliknya. Jadi dalam kelas kita memang akan terang. Dari segi pandangan dia, kita kupas bagaimana. Dari segi pandangan kita kupas bagaimanalah. Walaupun tak dinafikan, pandangan dia orang juga mengambil pandangan ulama'. Tetapi kita kupas pemahaman sebenar pandangan ulama' yang dia orang ambil tu bagaimana. Jadi setakat ini yang dah berjalan, dah berlangsung program ni memang dia orang boleh terima. Maknanya dalam erti kata lain, dia orang ini akan marah kalau dituduh sesat secara terus. Ialah kita datang-datang masuk kelas terus kata orang sesat. Sedangkan dia orang sebenarnya berada dalam keadaan tak tahu. Bila dia orang pilih suatu pandangan tu dalam keadaan dia orang rasa itu yang betul. Jadi bila dah diadakan program kelas ni, bila dia orang dapat penjelasan bagaimana yang dikatakan sesat, bagaimana yang dikatakan betul, dia orang boleh terima. Maknanya dengan tidak mengatakan dia orang ini terus sesat, dia orang okey, tak ada masalah dan dia orang boleh terima pandangan kita. Adakah sistem pendidikan kita ataupun sistem pendedahan kita di negara kita ni yang menyebabkan ada risiko untuk orang-orang macam ni jadi radikal? Bagi pandangan saya, sistem pendidikan tu takkan menyebabkan orang jadi radikal lah. Cuma mungkin dari segi faktor-faktor luaran ni, dari segi kehidupan dia orang sendiri. Kehidupan dia orang sendiri ni mungkin dari segi sejarah keluarga, sokongan keluarga, kemudian rakan-rakan. Mana kadang-kadang kita pun sedia maklum, ada je tokoh-tokoh, kalau kita kata dari segi tokoh agama pun ada je yang sampai ke tahap lecturer pun kita dengar nama terlibat dalam perjuangan ni. Takkanlah dari segi kefahaman agama dia lemah. Mungkinlah bagi pandangan saya benda tu mungkin disebabkan mungkin faktor kehidupan dia sendiri. Bukan dari segi masalah pendidikan. Sebab kalau nak kira dari segi pendidikan tadi, macam saya kata, tak ada apalah, benda tu tak jadi masalah. Jadi cuma mungkin sebab kawan-kawan, kadang-kadang kawan-kawan yang ajak. So kita pun sebab nama pun kawan kan, memang majoritinya biasa akan melebihkan kawan berbandingkan keluarga atau saudara mara dan sebagainya. Jadi itu antara faktor yang saya tengok. Kadang-kadang dia orang banyak dengan media sosial ni, tengok iklan, tengok macam-macam info berkaitan, sembang dengan kawan-kawan juga. Jadi bila sembang dengan kawan-kawan, kawan-kawan pun bagi pandangan masing-masing. Akhirnya itu menyebabkan ideologi dia orang menjurus ke arah suatu. Disebabkan perbincangan melalui kawan-kawan. Macam mana yang kita tengok hari ni pun macam itulah. Banyak orang suka komen macam-macam. Komen pula di kalangan kawan-kawan. Walaupun sebenarnya tak ada pun dalam situasi itu, tak ada kemahiran, tak faham pun tentang perkara tu, tapi berminat komen antara kawan-kawan. Jadi kadang-kadang ada pandangan kawan-kawan ni memang mampu mempengaruhi dan pandangan tu pandangan yang tak betul. Akhirnya mengikut laluan-laluan tu. Kadang-kadang sikap pengetahuan agama ni taklah menjamin maknanya dia ni seorang yang baik. Kadang-kadang pengetahuan agama ni juga kalau kita tengok dari segi kefahaman agama lah, syaitan ni kalau dia nak kacau orang, yang mana dia boleh sesatkan dengan cara salah, dia sesatkanlah dengan cara yang salah. Tapi kalau dia tak boleh sesatkan dengan cara yang salah, dia akan sesatkan dengan cara yang betul. Jadi kadang-kadang walaupun dia mempunyai kefahaman agama, tapi dia tak boleh terima kefahaman agama orang lain, benda itu dikira sebagai salah. Walaupun dia sendiri mempunyai kefahaman agama yang tinggi, tapi kalau dia menolak orang lain, seperti mana ada dalam kaedah agama, memang melampau ataupun melebih-lebih ini satu benda yang tidak patut. Nabi menyarankan kita ni supaya menjadi pertengahan, bersederhana. Jadi kalau kita tolak orang lain, semua kita betul, itu pun dah memang tentu salah. Sebenarnya dari segi tahap ideologi mereka ni tahap yang berbeza. Kategori yang ketebalan ideologi yang maksima, mereka beranggapan pada masa sebelum saya mula-mula masuk bertugas di sini dululah, agak sukar bagi saya lah. Saya dah pengalaman banyak kerja menjaga banduan hukuman mati dan sebagainya. Tapi jaga mereka ni agak unik sikit lah, agak unik sikit.
memerlukan kesabaran dan memerlukan pendekatan yang cukup hikmah lah. Sebab apa ni, kalau apa ni banduan biasa, dia mengakui kesalahan dia. Dia mengakui apa ni kesalahan dia, dadah dan sebagainya, dia apa ni willing lah tentang hukuman. Tapi mereka ini mereka masih lagi pendirian tindakan mereka ni betul, dan hukuman yang mereka kena ni ialah penganiayaan, dan itulah anggapan mereka-nya.